Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam video kali ini insyaAllah kita nak bincang tentang satu buku yang mungkin tak ada kaitan dengan ilmu pelaburan saham secara khusus, tetapi dia akan melibatkan satu anjakan paradigma dalam cara kita berfikir tentang keuangan kita. So jangan ke mana-mana. So alhamdulillah, saya rasa dah agak lama saya tak publish video di channel Smart Mind ini. So kali ini insyaAllah saya nak bincang tentang satu buku yang saya rasa ramai di kalangan kita yang pernah baca buku ni. Tetapi kalau mungkin rakan-rakan yang sebab saya tahu based on analitik YouTube channel ini, ramai di kalangan kita yang daripada anak-anak muda yang mungkin baru terlibat dengan alam pekerjaan, yang mungkin baru belajar ilmu pelaburan saham. Alhamdulillah, tahniah pada rakan-rakan kita. Dan based on analitik tersebut, saya nampak boleh dikatakan majoriti lah berumur lingkungan 20 ke 30-an. So tahniah kepada adik-adik yang mungkin mempunyai satu pemikiran yang berbeza dengan pemikiran mungkin abang-abang kita ataupun peringkat ayah tok kita dulu kan. So perbincangan berkenaan dengan ilmu pelaburan, ilmu keuangan ini seharusnya dibincangkan seawal yang mungkin. So kita kena didik anak-anak kita untuk kita lebih untuk mereka lebih memahami tentang ilmu pengurusan keuangan. Bukan sekadar ilmu itu bukan khusus untuk mereka yang ambil jurusan financial ataupun melibatkan bisnes dan sebagainya, tetapi semua orang sepatutnya belajar tentang bagaimana cara untuk menguruskan keuangan, bermula daripada peringkat muda lagi lah, peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, dan seharusnya perlu dibelajar secara detail waktu peringkat universiti sebelum kita terjun dalam dunia pekerjaan. Baik, satu buku yang saya rasa sangat menarik yang saya nak share kali ini iaitu berkenaan dengan buku Rich Dad Poor Dad. Saya rasa ramai yang dah baca buku ni. Buku ni, tuan-tuan semua, adalah buku yang saya rasa antara buku yang wajib lah dibaca oleh kita semua sebelum kita terjun dalam dunia pelaburan saham. Sebab bagi saya, kalau kita tak ada mindset yang betul bila kita melabur saham, kalau kita tak ada mindset yang betul cara kita berfikir tentang keuangan yang betul, cara menguruskan keuangan yang betul, saya rasa takkan ke mana juga. Kita takkan ke mana-mana juga. Saya nampak ada trend yang berlaku dalam mereka yang melabur saham ini. Bila untung sikit, mereka terus ambil keuntungan itu dan enjoy. Beli kereta, beli motor yang mewah. Bukan sedikit ramai orang buat macam ni. Melabur saham ini cita-citanya nak jadi orang kaya, lepas tu nak beli, tak ada masalah nak pergi melancong, nak beli motor mewah atau kereta mewah, tak ada masalah. Tetapi kalau kita dalam peringkat awal kita dah mindset kita begitu, saya rasa tak ke mana. Saya rasa tak ke mana kita. Sebab itu buku Rich Dad Poor Dad ini adalah buku yang sangat bagus lah bila dibincang tentang macam mana kita menguruskan keuangan. So secara umumnya tuan-tuan, kita tak akan bincang secara detail, tapi saya nak bagi satu poin-poin yang penting yang ditekankan dalam buku inilah. Baik, buku ni of course dikarang oleh Robert T. Kiyosaki lah, seorang jutawan di Amerika Syarikat. Saya pun tak ingat dari segi latar belakang dia. Tetapi Robert T. Kiyosaki ni adalah seorang motivator, seorang jutawan, seorang yang memang orang kata banyaklah dia engage dengan masyarakat khususnya di Amerika Syarikat. Saya tak tahu dari segi dia punya sejarah hidup dia atau keturunan dia. Saya rasa ada kaitan dengan keturunan di Jepun. Sebab itu dia punya muka pun ada mirip-mirip orang Jepun. Nama dia pun Robert T. Kiyosaki.
Juga ada unsur-unsur daripada Jepun lah. So wallahu alam, saya tak tahu dari segi sejarah hidup dia. Cuma buku ni tuan-tuan semua adalah satu buku yang merupakan buku permulaan lah bagi saya lah. Setahu saya lah, buku ini adalah buku yang dikarang oleh beliau, dan selepas buku ini ada banyak buku-buku yang lain lagi. So saya baca hampir ke semua buku. Kalau anda tengok dekat sini kan, of course kita kena bermula dengan buku ni lah. Tapi saya tak rasa anda semua perlu baca semua buku-buku buku-buku yang dikarang oleh beliau. Buku Rich Dad Poor Dad, Rich Dad Retire Young, Retire Rich. Ni buku ni sangat bagus lah untuk mereka yang mungkin plan nak pension awal. So ini antara buku yang kita kena baca. Ni dari segi konspirasi, dia cerita macam mana sistem keuangan di negara, khususnya di Amerika kan. Macam mana orang kaya ataupun pemimpin di negara dia membuat konspirasi untuk khususnya berkaitan dengan keuangan lah. Kenapa tak ada pendidikan khusus berkenaan dengan kesedaran pengurusan keuangan yang betul dan sebagainya. Jadi cerita dalam buku ni. Yang ni dari segi increase your financial IQ, okay, pun bagus juga. Tapi saya tak rasalah semua ni kita kena baca. Guide to Investing, kalau baca baguslah. Guide to Investing ni agak tebal sedikit lah buku ni. Yang ni antara buku yang penting juga, iaitu Cash Flow Quadrant. Dia cerita macam mana dalam dunia ni ada 4. Yang ni mungkin kita akan bincang sedikit dalam video ni. Cash Flow Quadrant, dia cerita secara secara umum saja dalam bukunya Rich Dad Poor Dad. Okay, Konspirasi of the Rich. Ni antara buku yang kata banyak diperbahaskan lah. Okay, yang ni kalau anda seorang pelajar, sama ada pelajar sekolah ke ataupun pelajar universiti, ini antara benda yang wajib baca bagi saya lah. Why A student work for C students dan B student work for the government. Ini sangat bagus buku ni. Antara buku yang sangat bagus lah untuk dibaca. Saya suka baca buku-buku Robert T. Kiyosaki ni. Satunya kerana dia memberi satu kesedaran baru, khususnya kepada rakan-rakan kita yang baru dalam dunia pekerjaan. Yang kedua, dari segi bahasa dia sangat mudah. Bahasa dia tidaklah orang kata terlalu berteori, dan juga dari segi penggunaan bahasanya tidaklah susah. Dari segi grammar, dari segi vocabulary yang digunakan tidaklah susah. Jadi mudah untuk faham lah poin-poin yang disebut oleh beliau dalam buku ini. Tapi yang ni, kalau kita nak baca semua ni, better baca buku ni dulu. Dia cerita tentang sejarah hidup dia, sejarah hidup Robert T. Kiyosaki. Dia cerita secara umumnya tuan-tuan. Rich Dad Poor Dad ni, Rich Dad ni dia basically cerita dia cerita tentang kehidupan waktu kecil dia. Rich Dad ni adalah sebenarnya bukan ayah dia sendiri, ayah kepada kawan dia. Poor Dad ni merujuk kepada ayah dia sendiri. Tapi yalah, agak bagi saya pemilihan tajuk itu mungkin boleh kita bincang lah kan. Seolah-olah macam dia memperkecilkan ayah dia, tapi bukan itu poin dia sebenarnya. Poin dia adalah dia nak membandingkan antara seorang individu yang berfikiran makan gaji ataupun berfikiran kerja sendiri, berbanding dengan orang yang berfikiran secara orang bisnes ataupun orang investor. Jadi Rich Dad itu merujuk kepada orang yang buat bisnes, orang yang pelabur-pelabur, tapi Poor Dad ini merujuk kepada orang yang berfikir secara makan gaji dan juga bekerja sendirilah. Okey. Cuma bila kita baca buku ni, tak semualah benda yang kita boleh ambil. Mungkin ada sebab pemikiran Robert T. Kiyosaki ni bagi saya lebih kepada kapitalism, kapitalis punya pemikiran. Ada benda-benda yang mungkin kita perlu tapis sedikit lah sebelum kita menerima bulat-bulat. Tapi banyak benda positif lah yang disebut oleh Robert T. Kiyosaki tentang macam mana kita perlu berfikir tentang
menjana keuangan. Baik, ini adalah kandungan buku Rich Dad Poor Dad ini. Saya snap daripada saya punya buku sendiri. Itu sebabnya ada contengan. Ada benda yang diconteng oleh anak saya kat situ. Okay, basically dia ada 9 chapter. Okay, chapter tu dia based on lesson. Jadi chapter 1, apa lesson? Lesson 1, dia kata the rich don't work for money. Orang kaya tidak bekerja untuk duit. Tetapi orang kaya dia gunakan duit dan duit itu bekerja untuk dia. Itu dia punya point dia. Yang kedua, why teach financial literacy. Yang ketiga, lesson 3, mind your own business. Maksudnya dia suruh kita buat bisnes sendiri lah. Okay? Berbanding dengan kita bekerja makan gaji ataupun bekerja sendiri. History of taxes and power of corporations. Lepas tu dia cerita tentang the rich invent money. Dia tak adalah cerita detail tetapi buku ni dia macam summarize lah. Buku-buku yang menyusul selepas itu. Buku-buku yang dibincangkan secara detail. Kalau kita tengok dekat sini, antaranya macam mana the rich invent money. Dia ada cerita detail lah dalam buku-buku yang khusus berkenaan dengan tajuk tersebut. Work to learn, don't work for money. Yang ni dia cerita juga dalam cash flow quadrant. Dia cerita secara detail buku cash flow quadrant. Overcoming obstacles, getting started, macam mana kita nak start. Cuma Robert T. Kiyosaki ni dia cerita tentang 4 kuadran. Nanti kita bincang. Dan Robert T. Kiyosaki ni dia fokusnya adalah lebih kepada bisnes dulu. Kita mungkin berbeza. Kita mungkin yang bekerja makan gaji, sama ada kerja kerajaan ataupun swasta, kita fokus kepada makan gaji dulu, and then duit gaji kita tu kita invest. Tak? Kan? Jadi Robert T. Kiyosaki ni dia punya approach dia ada satu kalau tak silap saya dalam buku dia, saya tak ingat buku mana dia sebut, approach dia punya cadangan dia adalah kita cuba convert kita punya source of income ni daripada makan gaji ataupun kerja sendiri, pergi ke kuadran sebelah kanan yang merupakan kuadran business. Dia suruh create sistem dalam business dulu supaya business itu yang generate income kita sebelum kita melompat secara total lah ke sebelah kanan. Nanti kita bincang secara superficial berkenaan dengan cash flow quadrant. And then chapter 9, okay, dia cerita tentang apa yang perlu dibuat lah, tentang macam mana kita nak create passive income. Dia ada cerita dalam chapter 9. So tuan-tuan semua, ini adalah mungkin konten dia, kita tak bincang secara detail. Cuma dari segi kalau kita boleh summarize lah, apa benda yang penting yang diceritakan oleh Robert T. Kiyosaki ni dalam buku dia ni. Buku ni dia banyak cerita tentang sejarah dia, macam mana dia bermula waktu kecil dia kawan dengan seorang budak, dan budak tu ada seorang ayah budak tu lah yang dikatakan sebagai rich dad. Lepas tu dia bekerja dengan ayah dia tanpa gaji, dengan ayah kawan dia tanpa diberi gaji, sebab ayah kawan dia tu nak ajar dia macam mana cara sepatutnya seorang itu berfikir tentang financial ni. Bukan bekerja untuk duit, tapi bekerja untuk kita generate more income, daripada income yang kita dapat tu. Sepatutnya kita cuba sedaya upaya untuk kita convert supaya dia jadi passive income yang seterusnya akan bekerja untuk kita lah. Bukan kita bekerja untuk dapatkan duit semata-mata, tetapi akhirnya kita nak duit itu bekerja untuk kita. Itu benda yang saya rasa sangat-sangat penting lah untuk kita hayati dan juga amalkan dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah summary lah berkenaan dengan cash flow quadrant yang diceritakan oleh Robert T. Kiyosaki. Buku ni dia secara superficial sahaja dibincang berkenaan dengan perkara ni. Tapi kalau nak tahu detail,
Kalau tuan-tuan nak tahu detail berkenaan dengan cash flow quadrant ni, kena baca buku ni khusus lah. Dia ada buku khusus berkenaan dengan cash flow quadrant. Saya tak adalah nak promote tuan-tuan semua baca semua buku ni. Saya rasa kalau nak tahu detail, bolehlah baca. Tapi bagi saya buku ni dah cukup dah. Baca buku Rich Dad Poor Dad ni supaya kita, mindset kita berkenaan dengan pengurusan keuangan itu lebih tepat lah berbanding dengan cara kita berfikir sekarang ini. Jadi ini dia punya summary dia. Secara umumnya, kalau berdasarkan Robert T. Kiyosaki, dia kata ada 4 cara manusia menghasilkan pendapatan dia. Secara umumnya ada 4 cara lah, atau 4 approach macam mana manusia mendapatkan sumber keuangan. Okey. Yang sebelah kiri iaitu employee dengan self-employed. Okey, yang ni adalah benda yang biasa yang ramai orang buat, tetapi yang dipropose ataupun yang dipromote oleh Robert T. Kiyosaki adalah di sebelah kanan itu, iaitu business owner dengan investor. Okey. Employee ini merujuk kepada orang yang makan gaji, sama ada bekerja kerajaan ataupun bekerja swasta, tapi makan gaji lah. Setiap hujung bulan kita dapat gaji. So basically dari segi risiko dia sangat kurang lah. Sangat rendah lah berbanding dengan sebelah kanan itu. Okey, risiko untuk kita tak dapat pendapatan, risiko dibuang kerja, khususnya kalau kita makan gaji kerajaan kan, sangat rendah lah risiko untuk dibuang kerja, ataupun kita tak dapat income, hujung bulan tu tak dapat income. Ada kemungkinan, tapi kemungkinan itu sangat rendah lah. Itu kelebihan di sebelah kiri lah, employee. Bila kita sebut tentang perkara ni, bukan kita kata yang mana lebih baik, yang mana tak baik. Tak. Dari segi keuangan, dari segi pemikiran kita, cara kita berfikir, kita tak ada masalah sebenarnya di sebelah kiri. In fact, saya sendiri pun masih lagi berada di sebelah kiri, tapi cuba sedaya upaya untuk berpindah ke sebelah kanan. Tapi dalam masa terdekat ni tak adalah perancangan untuk terus lompat ke sebelah kanan. Tapi cara kita berfikir itu, cara kita berfikir. Ramai je yang masih stay dalam kolom sebelah kiri, tetapi cara berfikir mereka adalah cara berfikir orang sebelah kanan. Ramai macam tu. Dan itulah yang saya secara personal saya nak promote kepada tuan-tuan semua. It's okay to makan gaji. Kalau kita makan gaji tak ada masalah. Saya sendiri pun makan gaji juga. Tetapi cara kita berfikir, seharusnya kita kena berfikir, mindset kita cuba untuk berubah ke sebelah kanan. Cuba untuk berubah ke sebelah kanan, iaitu untuk menjadi seorang business owner ataupun investor. Okey. So kolom 1 tadi, kolom E iaitu employee, iaitu orang makan gaji lah. Okey. Kolom yang kedua di sebelah kiri adalah self-employed. Self-employed ni dia berbeza dengan makan gaji. Okey, self-employed ni merujuk kepada orang yang bekerja sendiri. Okey, orang bekerja sendiri ni, yang ni mungkin ada yang ramai mungkin ada salah tanggap lah. Okey, salah tanggap. Antara self-employed dengan business owner, dia ada perbezaan yang sangat ketara, tuan-tuan. Self-employed ni maksudnya orang yang makan gaji. Kalau makan gaji, employee. Self-employed ni maksudnya bekerja sendiri. Walaupun dari sudut pandang setengah orang dikatakan bahawa dia tu buat bisnes, tapi sebenarnya kalau based on Robert T. Kiyosaki, dia kata itu adalah bekerja sendiri. Contohnya macam mana, tuan-tuan? Contohnya, kalau kita buka gerai, contohnya. Kita buka gerai di tepi jalan dan kita sendiri yang duduk di situ dan jual barang-barang kita. Maka itu kita dapatlah pendapatan ni. Tapi pendapatan itu kita boleh diklasifikasikan sebagai self-employed lah. Sebab kita sendiri yang bekerja di situ, kita yang manage everything. Okay? Kita dapat gaji based on usaha kita. Dan kelemahan dia, kalau kita tak keluar, buka gerai contohnya, pada waktu itu kita sakit contohnya, ataupun hujan lebat, whatever lah, yang menyebabkan kita tak boleh buka gerai, maka tak ada sumber pendapatan untuk kita. Itulah yang dikatakan sebagai self-employed.
Jadi kita jangan confuse antara self-employed dengan business owner. Memanglah dari satu sudut buka gerai tepi jalan ataupun kalau saya sebagai doktor kan, saya buka klinik swasta dan saya sendiri yang rawat pesakit contohnya, maka itu juga adalah self-employed. Walaupun itu entity business, tetapi mindset adalah self-employed, bekerja sendiri. Kalau mungkin saya buka klinik, lepas tu klinik saya tak ada orang jaga, saya kena sentiasa pergi ke klinik saya dan saya tengok pesakit. Sekiranya saya tak sihat ataupun ada masalah, saya bercuti dan sebagainya, income tu tak dapat. Maka itu yang dikatakan sebagai self-employed. Kalau saya buka klinik, lepas tu saya upah doktor lain, doktor mana-mana doktor yang qualified untuk jaga klinik saya, dan saya fokus kepada perkara-perkara lain, maka itu yang dikatakan sebagai business owner lah. Ramai di kalangan doktor-doktor kawan-kawan saya yang buat macam tu. Dia buka klinik, mungkin adalah waktu dia berada di klinik tu, tetapi ada waktunya dia buka untuk locum, untuk orang lain yang take care of their clinics. Jadi itu adalah pemikiran orang bisnes lah. Pemikiran orang bisnes. Berbanding dengan orang yang dia sahaja yang uruskan everything. Maka itu adalah yang dikatakan sebagai self-employed. Okay. Investor, seterusnya adalah business owner. Kalau based on Robert Kiyosaki, dia kata business owner ni, business ni merujuk kepada sistem, kita create sistem yang mana sistem itu boleh bergerak dengan sendiri untuk menghasilkan pendapatan untuk kita. Maka itulah yang dikatakan business lah. Bukannya business tu kita yang sendiri yang kena buat everything. Kalau kita buat everything tu, dia masuk kategori self-employed. Jadi kita kena berfikir untuk berpindah daripada yang sebelah kiri kepada sebelah kanan lah. Okay? Business owner ataupun investor. Yang kita belajar tentang ilmu pelaburan saham itu baguslah tu. Okay, mungkin kita sekarang ni kita tengah makan gaji, whatever lah gaji yang kita dapat sebulan bulan, setiap hujung bulan kan. Tapi cara berfikir kita, bila dapat gaji, apa yang kita nak buat? Apa yang kita kena buat? Kita kena cuba untuk convert duit kita itu, lebihan duit kita lah, ataupun kita kena peruntukkan awal-awal certain amount of kita punya gaji, untuk kita create another source of income, yang dikatakan sebagai passive income. Jadi itu adalah cara berfikir yang disarankan oleh Robert Kiyosaki lah. Okey. So daripada employee ataupun self-employed, kita kena cuba untuk berpindah ke sebelah kanan untuk menjadi business owner ataupun investor. Itu antara benda yang ditekankan oleh Robert Kiyosaki dalam buku dia, Rich Dad Poor Dad. Baik, yang ni antara mindset yang perlu kita ada. Mindset yang sangat penting untuk kita ada. Walaupun kita tengah makan gaji ataupun kita bekerja sendiri, tapi ini mindset yang disebut oleh Robert Kiyosaki lah. Perbezaan antara poor, middle class dengan rich. Sebagaimana saya sebut tadi, tak ada masalah kita nak makan gaji ataupun bekerja sendiri. Tetapi cara kita berfikir, kita kena berfikir sebagaimana orang kaya berfikir. Itu perbincangan pula. Siapa orang kaya, siapa middle class, siapa yang poor. Dia bukan bergantung kepada berapa jumlah gaji kita setiap bulan. Bukan bergantung kepada berapa aset yang kita ada, berapa jumlah aset yang kita ada. Tak ada. Robert Kiyosaki sebut antara poor, middle class dengan rich ni, bezanya adalah cara berfikir. Mungkin gaji kita 2,000 sebulan, 3,000 sebulan. Tetapi cara kita berfikir hendaklah cara berfikir orang kaya. Okey? Macam mana cara berfikir orang kaya? Inilah cara dia. Jadi ada beberapa istilah yang kita kena faham lah. Dari segi income statement, dia ada income, dia ada bawah income statement ni, dia ada income, dia ada expenses. Kita kena tahulah income ni maksudnya sumber pendapatan lah kita dapat ni.
daripada gaji kita ataupun daripada any passive income. Ni pendapatan. Expenses ni maksudnya perbelanjaan. Ada pembelanjaan yang wajib, ada pembelanjaan kehendak dan juga keperluan. Kita biasa belajar waktu kita sekolah dulu kan. Expenses, bahawa expenses. Balance sheet, asset dengan liability. Apa itu asset? Asset adalah anything yang boleh masukkan duit dalam poket kita. Yang boleh menghasilkan duit lah untuk kita. Itu maksud asset based on Robert Kiyosaki. Liability ni maksudnya bebanan kita. Apa tanggungjawab kita? Hutang-hutang kita, komitmen kita nak bayar yuran sekolah anak, beli pampers anak, beli susu anak dan sebagainya. Ini adalah di bawah liability lah. Cuma kalau kita baca Robert Kiyosaki punya definition dia, kalau kita banding dengan apa yang kita belajar waktu sekolah dulu, mungkin ada perbezaan dia lah dari segi definition dia. Khususnya definition asset. Okey, kalau kita belajar dulu, kalau kita beli rumah dan rumah tu kita duduk sendiri contohnya, maka itu juga dikonsider sebagai aset. Tetapi Robert Kiyosaki kata tak. Itu mungkin perbezaan yang mungkin kita kena sedar bila kita baca buku-buku Robert Kiyosaki. Kalau kita beli rumah ataupun beli kereta, yang mana rumah itu ataupun kereta itu kita guna untuk kegunaan kita sendiri, maka itu jatuh bawah liability, bukan aset. Kalau based on Robert Kiyosaki lah, kalau kita nak berfikir cara macam mana Robert Kiyosaki berfikir, kalau kita beli rumah dan rumah itu kita bagi sewa kepada orang, kita tak duduk rumah tu, kita bagi sewa ataupun kita buat homestay ke dan sebagainya, yang mana daripada rumah itu menambah pendapatan kepada kita, maka itu dikatakan sebagai aset. Sama juga dengan kereta. Kalau kita beli kereta, contohnya kita beli kereta tu kita bagi sewa kepada orang, ataupun kita buat bisnes dengan kereta tersebut, maka itu baru diklasifikasikan sebagai aset. Itu benda yang sangat penting lah untuk kita faham. Jadi orang yang miskin, kalau based on Robert Kiyosaki kata, orang yang miskin bila masuk pendapatan, okey, dia akan pergi ke expenses. Ini sangat penting tuan-tuan, sangat penting untuk kita didik anak-anak kita supaya cara berfikir dia kena betul. Orang miskin berfikir, tak kira lah gaji berapa, tak kira gaji dia RM10,000 sebulan, RM20,000 sebulan, tapi cara berfikir orang yang miskin adalah bila dapat pendapatan dia tu, dia terus gunakan untuk expenses. Dia tak ada fikir untuk masukkan dia punya pendapatan itu untuk create more asset. Ini masalah orang-orang yang berfikir secara poor. Kita tak kata kepada siapa-siapa lah. Yang ni reflect pada kita jugalah. Okay, middle class, golongan pertengahan, bila dia masuk gaji, okay, bila dia masuk gaji, dia akan spend kepada liability dulu. Dia kena bayar rumah, bayar kereta, bayar kad kredit dan sebagainya. Yang ni cara berfikir orang middle class lah. Lebihan daripada pembelanjaan untuk liability ni barulah dia pergi kepada expenses. Bayar tax, bayar ansuran bulanan untuk rumah, kereta dan sebagainya. Yang ni cara berfikir orang yang middle class, orang pertengahan. Dan saya yakin dan percayalah ramai di kalangan kita yang berada dalam kelompok pertengahan, golongan pertengahan ini. Dan kita nak encourage lah supaya kita berubah kepada golongan yang ketiga, iaitu golongan rich. Okey? Yang ni tak bergantung kepada gaji, berapa gaji kita sebulan, tuan-tuan. Walaupun gaji kita mungkin RM1,000, RM2,000, tapi cara berfikir kita penting. Kita kena berfikir cara orang kaya berfikir. Iaitu setiap kali mungkin yalah permulaan kita ni, bila kita dapat gaji, kita kena fokus untuk create more asset. Okey, yang mana asset ini dia akan create more income kepada kita. Tak kira lah berapa gaji kita sebulan. Contohnya kita sekarang ni, saya yakin ramai di kalangan kita yang tengah bekerja. Jadi bila kita dapat gaji tu, contohnya gaji kita RM3,000 contohnya. Contohlah gaji kita RM3,000. Jadi mungkin pembelanjaan kita boleh spend RM1,000 ataupun maksimum RM2,000 untuk kita bayar hutang, untuk makan minum, sewa rumah dan sebagainya. Cuba untuk kita minimumkan seminimum yang mungkin. Okey? Dan
kita kena peruntukkan dalam gaji kita itu satu peruntukan untuk kita create asset. Yang mana asset ini boleh contribute balik kepada income kita. Mungkin dalam masa yang panjang lah untuk kita create benda tu kan. Tapi mindset itu kena ada lah untuk kita create asset, yang mana asset itu akan contribute kepada kita punya income lah. Okay. So ini cara orang kaya berfikir. Macam tuan-tuan semua belajar tentang ilmu pelaburan saham kan. So inilah cara kita berfikir sepatutnya. Kita kena create asset. Kita punya saham itu asset lah. Okay, saham yang kita pegang, yang kita beli, yang kita invest, maka itu diklasifikasikan sebagai asset. Jadi asset ini yang contribute kepada kita punya income. Jadi itu cara berfikir orang kaya. Walaupun gaji kita sedikit, tapi cara berfikir kena betul. Cara berfikir kena betul. Daripada gaji yang kita ada, mungkin kena ada peruntukan untuk kita spend untuk create more money. Biar duit yang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk duit. So kita kena create another source of income. Of course lah, tanpa kita menjejaskan kita punya komitmen sekarang lah. Itu sangat penting lah untuk kita kena faham. Jangan sampai kerja kita sekarang ini terganggu disebabkan kita fokus kepada bisnes contohnya. Sebab saya tengok ramai juga yang buat macam tu kan, terjejas kualiti kerjanya disebabkan dia terlalu memberi fokus kepada creating more source of income kan. Jadi itu benda yang mungkin negatif yang kita kena reflect juga. Okay. Alright. To be happy in life, you must learn the difference between what you want versus need. Apa yang kita perlukan dan apa yang kita hendak. Beza antara kehendak dengan keperluan itu sangat penting lah. Okay. Ramai di kalangan kita bila dapat gaji, kita spend kepada benda-benda yang tak penting dalam hidup ini. Mungkin kita minat benda tu, tapi benda tu kalau kita fikir balik, dia bukan satu keperluan, tapi kehendak. Bila dapat gaji contohnya kita spend beli benda-benda yang tak penting lah. Spend kepada motor kita ataupun beli kereta-kereta yang mahal. Ya mungkin tak ada masalah, tapi benda tu dia akan membebankan dari segi keuangan kita. Sebab itu saya sangat simple, hidup saya sangat simple. Okey, kereta pun kalau kita tengok kereta saya pun kereta biasa saja, kereta Alza je. Okey, rumah saya pun rumah saya midi kecil je. Sebab cara kita berfikir. Saya baca buku ni tuan-tuan semua lama dah. Dan sebelum buku ni ada banyak buku lain saya baca. Okey, sejak permulaan saya bekerja kan, saya dah tune saya punya pemikiran. Saya tak akan spend duit saya kepada benda-benda yang tak penting dalam hidup ini. Okey, daripada kita spend untuk diri kita sendiri, lebih baik kita tolong rakan-rakan kita ataupun adik-beradik kita, keluarga kita yang dalam kesusahan, yang mungkin lebih perlukan duit. Itu cara berfikir lah yang mungkin kita perlu didik anak-anak kita ataupun masyarakat kita ini untuk kita sentiasa memikirkan orang lain lebih daripada diri kita sendiri lah. Okey. Alright. Anda boleh dapatkan buku ni di Popular ataupun MPH ataupun mana-mana buku kedai buku dalam negara kita lah. Tak perlu kita beli dekat Amazon ataupun Amazon. Harga dia lebih kurang juga, dalam berapa ringgit dalam RM31. Okey, paperback punya ni RM31 lebih kurang lah harga dekat sama lah. Dia punya harga dia, saya beli dulu dekat Popular tahun bila ni tak ingat, lebih kurang 10 tahun lepas kan. Harga dia dekat Popular waktu tu RM31.50. So harga dekat Amazon pun dalam RM31.04. Lebih kurang lah. Cuma dekat Amazon ni transport lah, dia punya courier, dia punya postage dia biasanya lebih mahal daripada buku lah. Kalau tak nak pergi ke kedai buku, boleh beli dekat book depository. Okey, termasuk transport, termasuk free delivery. Harga dia RM44.63 dekat
book depository. Tapi lama lah nak sampai ke Malaysia ni dalam 3-4 minggu lah. Okey tuan-tuan semua, saya rasa itu sahaja perkongsian saya berkenaan dengan buku Rich Dad Poor Dad ini. Buku yang saya rasa sangat bagus untuk kita semua hadam. Okey, tak perlu baca semua buku-buku Robert T. Kiyosaki ni. Kalau kita nak baca buku Rich Dad Poor Dad pun dah cukup untuk kita mengubah cara kita berfikir tentang pengurusan keuangan. Saya rasa itu saja. Kalau rakan-rakan kita yang mungkin belum subscribe, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan button loceng. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang mungkin yang kurang, yang lemah itu Allah Ta'ala sandarkan kepada saya atas kelemahan saya sendiri. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi.